Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Gempak dan mengejutkan sahabat-sahabat semua apabila MP Jerlun daripada Parti PAS ini cuba masuk berbahas berkaitan dengan isu penyorokan beras tempatan di negeri Kedah. Namun yang lebih mengejutkan adalah pemandu lori pula yang dipersalahkan, sahabat-sahabat semua. Jadi ini agak mengejutkan. Saya pun tidak paham sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh MP Jerlun, ahli parlimen daripada Parti PAS ini, sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar bersama apakah yang dinyatakannya itu. Tapi jangan ketawa, jangan terbahak-bahak. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orek Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton bersama kenyataan yang entah datang dari mana isi atau kandungannya nih. Jerlun. Baik, isu di hadapan kita berkaitan dengan masalah sorokan beras. Ada dua perkara yang perlu diberi perhatian di sini mengapa berlaku sorokan beras. Kalau disebut tadi tentang sorokan beras 180 tan metrik dengan nilai RM450,000 yang disita. Dan saya tak pelik bila perkara ini berlaku di Kedah sebab Kedah adalah negeri jelapang padi. Persoalan yang timbul sekarang, mengapa boleh terjadi sorokan beras? Sorokan beras ini pada pengamatan saya berlaku di kalangan pengilang-pengilang yang bersaing untuk mendapatkan jumlah padi sebanyak mungkin. Maka di situ berlakulah tawar-menawar antara kilang dengan pihak yang menjual padi atau jual padi bukan beras. Kemudian pemekal padi itu pula dipengaruhi juga oleh kartel yang boleh memberi insentif yang paling banyak. Antaranya melibatkan pemandu lori. Lagi banyak lori itu dibekalkan oleh seorang tokek, maka dia akan banyak mendapat beras. Lagi banyak dia akan dapat padi. Bila tawaran yang tinggi, insentif yang tinggi, maka pengilang-pengilang ini boleh memberi dengan jumlah yang paling banyak. Itu bahagian Kawaselia perlu mengambil langkah segera untuk memastikan tidak akan ada lagi duit kopi ataupun tawaran di luar jangka dengan pengaruh tertentu kepada pemandu lori dan sebagainya. Saya terima rungutan daripada orang yang melakukan, orang yang jual padi. Dia kata padi ini hak aku. Aku punya padi. Tiba-tiba dia kaya daripada aku. Dia pemandu lori. Dia bukan ada padi. Dia bukan ada kebun, sawah. Dia tak ada. Tapi dia lebih kaya. Itu persoalan yang perlu diambil. Yang kedua tentang isu lesen. Disebutkan di sini, OPS ini menyebut bahawa kilang ini berjaya menyorok beras ataupun padi di kilangnya tanpa lesen. Apa garis panduan yang dibenarkan oleh bahagian kawal selia kementerian tentang lesen? Kalaulah mereka boleh buat tanpa lesen, yang hanya baru satu saja kita tahu, bagaimana dengan kilang-kilang yang lain? Saya percaya bukan satu kilang ni saja yang berjaya menyorok padi ataupun beras. Banyak lagi kilang-kilang yang berbuat demikian. Jadi sampai bila kerajaan terpaksa buat task force, turun padang, mengenal pastinya satu tempat. Tetapi satu tempat itu tidak memberi kesan untuk menyelesaikan masalah padi ataupun beras. Akhirnya rakyat menjadi mangsa, harga beras dalam kadar yang tinggi, belian yang terhad, dan ini akan menyebabkan rakyat menjadi susah. Sebab beras nak dimakan hari-hari. Semua pihak makan, sama ada miskin ataupun kaya. Jadi, saya mencadangkan supaya kerajaan mengkaji semula peranan kilang terhadap pemandu-pemandu lori yang dipengaruhi oleh kartel. Buatlah apa-apa akta yang berkaitan bagi membendung gejala ini supaya tidak ada lagi pemandu lori yang dipengaruhi oleh pengilang. Sebab kalau kita lihat dari segi penjualan beras, penjualan padi,
tidak ada langsung tarikan daripada Bernas. Ini syarikat di bawah GLC kerajaan. Bernas tak boleh buat penjualan yang tinggi sebab dia tak boleh memberi insentif kepada pemandu lori. Kalau dibandingkan di kilang-kilang, pemandu lori sanggup beratur panjang. Hanya semata-mata duit kopi yang dia akan dapat. Tuan punya padi duk tanya. Maafkan saya guna bahasa utara. Duk tanya bila duit nak dapat. Dia kata lori duk queue. Padahal dia yang buat. Kan? Dia bagi alasan Bernas jual harga murah. Kilang jual harga tinggi sikit. Padahal pasaran harga yang ditetapkan oleh kerajaan antara RM1,250 ke RM1,280 per tan di Kedah. Kalau di Sekincan sehingga 1350 ke 14,400. Itu pun paras harga yang berbeza. Sedangkan padi adalah kualiti yang hampir sama. Mengapa ada jurang perbezaan dari segi penjualan harga? Ini juga satu perkara yang perlu diambil perhatian. Jadi itulah sumbang saran saya, pandangan saya kepada kerajaan atas isu ini supaya tidak berlaku lagi sorokan padi di masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia guys. Memang mengejutkan. Antara yang disalahkan adalah pemandu bas, pemandu lori, beras katanya atau padi. Dari mana datang idea dia ya? Kenapa pemandu lori pula yang dipersalahkan? Jadi saya pun terfikir, saya cuba fikir kenapa pemandu lori yang bersalah, sedangkan yang menyorokkan beras itu adalah kilang-kilang. Mereka sorokkan beras, entah apa alasannya. Mungkin sengaja untuk mensabotas kerajaan hari ini. Dan mungkin juga mereka mau dapat untung besar. Karena mereka sorokan, akhirnya apabila dikeluarkan, bolehlah mereka menjual dengan harga mahal. Ya mungkin itu antara perkara, tapi saya tidak boleh fikirkan dari mana datangnya pemandu-pemandu bas ini pula yang disalahkan oleh MP Jerlun daripada Parti PAS ini. Cuba sahabat-sahabat semua beri komen, apakah sebenar yang cuba disampaikan oleh ahli parlimen PAS ini sahabat semua. Saya agak bingung ya, dengan kenyataan yang diberikannya itu. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, tapi sebelum itu sekiranya sahabat-sahabat semua Anda di luar sana yang sudah menyokong channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih karena Anda lah yang memberikan semangat untuk kita untuk terus memberikan update-update terkini ya, isu-isu panas yang ada dalam negara kita. Dan terima kasih yang belum, jangan lupa juga untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like, dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.